Baik. Amal perbuatan. Amal perbuatan yang bersekutu ialah riya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Dan sudah dijelaskan tahapan-tahapan riya ni. Ada yang tertolak keseluruhannya. Ada yang tertolak sebahagian. Dan sebagainya. Dah dijelaskan oleh ulama-ulama. Ialah riya sum'ah. Apa tu semua? Kalau riak ni, kita nak memperlihatkan amalan kita tu, ada niat tu, nak tunjuk amalan kita. Kita buat satu ibadah, memang dasarnya itu kerana Allah lah. Ataupun tak ada dasar tu, memang sebab tu nak tunjuk. Ini riak asli lah. Riak asli ni memang tak ada pahala langsung. Tak ada ganjaran langsung, tak ada penerimaan langsung. Ini mungkin capuk itu, tengok dobit yang saya terangkan tadi lah. Tapi ada makna tu. Makna nak memperlihatkan kepada orang, tujuannya apa? Supaya dia mendapat kedudukan pada pandangan orang. Sekalipun dengan niat ini, dia buat amalan tu tak ada orang seorang. Tak ada orang seorang. Itu sudah termasuk riak juga. Ataupun ada orang dia niat gitu tapi jadi lain, terbalik. Dia nak orang sanjung dia tapi orang cela dia. Sekalipun orang cela tapi menyakit dua boleh. Cela orang boleh, menyakit amalan dia ditolak satu hal lagi. Dua-dua boleh berlaku sini. Ataupun sum'ah ni dia suka nama dia ni, nama dia ni disebut-sebut orang. Dijulang-julang oleh orang. Dia ada keinginan tu. Jadi masalah riak, masalah sum'ah ni sebenarnya masalah keinginan dalaman kita. Bukan masalah kejadian. Masalah orang puji kita atas amalan soleh kita. Dalam kadang kita tak nak gitu. Orang sebut-sebut nama kita. Dalam kadang bukan itulah tujuan kita. Itu tak ada masalah. Itu kurnia Allah. Masalah sekarang, masalah niat kita tak ada keinginan tu. Itu yang buruknya. Yang nak dibuang. Yang dianggap mazmumahnya situ. Bukan atas pujian orang tu. Bukan atas sebutan orang. Jadi sum'ah ni ada keinginan supaya dia disebut-sebut. Menjadi sebutan orang. Menjadi buah mulut orang dan sebagainya. Dia nak benda tu, ada keinginan tu. Dan yang dibuat-buat hati, dan yang dibuat-buat hati yang bersekutu, iaitu yang masih merasa cinta kepada lain Allah. Jadi yang dimaksudkan dengan hati yang bersekutu ni, yang dimaksudkan hati yang masih ada, masih yang kuat cinta ni dan masa mudah ni, kita sebutkan cinta ni perkataan orang muda, guna bahasa lama lah sikit, iaitu ada kecenderungan tautang hati kepada yang lain daripada Allah Ta'ala tu, kuat tu. Itu dari sudut tasawuf, itu juga satu bentuk perkongsian. Perkongsian yang lebih mendalam sikit lah, melibatkan hati, jiwa manusia, perasaan manusia, zauq manusia. Dan yang dibuat-buat, tadi contohnya bersekutu ialah seperti riak, sum'ah, dan yang dibuat-buat. Buat-buat ni maksudnya takalluf ni, amalan yang dia buat-buat bukan semata-mata cari redha Allah lah. Nebeng kata orang, nebeng berlebih-lebihan. Dia dekat-dekat dengan riak. Itu contoh amalan-amalan yang amalan-amalan perbuatan-perbuatan yang ada unsur-unsur perkongsian. Baik. Hati yang bersekutu, hati yang ada, yang dianggap yang ada perkongsian pula, iaitu yang masih merasa cinta kepada lain Allah. Yakni hati yang ada pautan kepada yang lain daripada Allah. Dan zauqnya, perasaannya itu banyak berpaut kepada sebab musabab, banyak berpaut kepada makhluk. Itu dianggap hati yang ada perkongsian. Jadi yang ini tidaklah membatalkan i'tikad, tapi menjadikan hati tak dapat nak menghadapkan hati sepenuhnya kepada Allah. Macam ditariklah hati kita tarik. Pada waktu kita bersolat, hati kita ditarik kuat ingat kepada pekerjaan kita tak selesai tu. Jadi tak dapatlah nak mengkhusyukkan hati kepada Allah sebab tarikan tu lebih kuat lagi. Itu maksudnya bahawa hati yang ada unsur perkongsian ni tak dapat nak menghadapkan hatinya kepada Allah. Bila hati ditarik kepada pergantungan melihat kepada sebab musabab, maka kuranglah pasrah hatinya kepada Allah yang Maha Kuasa. Sebab apa ditarik kepada sebab musabab tu banyak? Dan mengharap atau takut menyandar kepada lain Allah. Itu dia. Jadi hati yang bersekutu iaitu yang masih merasa cinta kepada lain Allah Ta'ala dan mengharap
atau takut menyandar kepada yang lain. Yang mana hatinya ini bila pandang kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, maka timbullah perasaan takut dan harap kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Banyak menyandar, berharap, bergantung kepada yang lain daripada Allah. Ini semua fenomena-fenomena hati yang ada unsur-unsur perkongsian, iaitu hati zauk hati yang ada perkongsiannya, yang mana bila penuh dengan kuat tarikan keduniaannya, pandangan kepada makhluknya, kepada bendanya, kepada sebab musababnya, maka timbullah dari segi ketakutan dan harapan, semua itu kadang berpaut dengan makhluk tadi tu. Terpaut dengan makhluk, kebimbangannya terhadap makhluk, harapan bergantungan pun kepada makhluk, perasaannya. Adapun asal keyakinannya bila ditanya, tetap dia mengatakan hanya Allah tempat bergantung. Hanya Allah tempat yang patut ditakuti. Itu dari segi keyakinan, tasdik yang ada dalam hati, ilmu yang dia pegang, dan ungkapan yang boleh sebut. Tapi dari segi perasaan, ia lain sikit. Zuk dia tu jadi lain. Maka inilah yang dikatakan hati yang ada perkongsian. Maka kesimpulan mudahnya daripada kalam hikmat Syekh Ibn Atta' ni, iaitu amalan yang ada unsur-unsur perkongsian, ada unsur syirik, ada unsur riak, sum'ah, takalluf dan sebagainya ni, ataupun ada yang disebut amalan yang disebut ada apa ni, yang ada unsur-unsur perkongsian ni, dia akan merosakkan dari segi pahala amalan tu, penerimaannya tu. Adapun hati yang ada unsur-unsur perkongsian ni, maka kesan dia itu tak dapatlah nak menghadapkan hati kepada Allah. Dengan erti dalam ibadahnya itu dia tidak akan merasai kelazatan khusyuk. Dalam ibadahnya, dalam keyakinan hatinya itu tak dapat merasai kemanisan keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tu, kemanisan ibadah, kemanisan keyakinan dan sebagainya. Tak ada nak rasa benda gitu tu. Punca dia kerana tadilah hati banyak diterik kepada yang lain daripada Allah. Itu maksud hati yang ada perkongsian.